Salam sejahtera. Bertemu kita lagi untuk belajar bahasa Melayu bersama-sama saya, Cikgu Norma. Apa khabar murid-murid hari ini? Cikgu berharap semua murid cikgu berada dalam keadaan sihat walafiat. Mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar standard pembelajaran 2.3.1 iaitu membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis. Objektif pelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat membaca teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat. Manakala kriteria kejayaan yang ingin kita capai pada hari ini ialah murid-murid dapat membaca teks petikan rahsia kebahagiaan yang mengandungi pelbagai jenis dan ragam ayat sekurang-kurangnya 80% betul. Cikgu berharap murid telah bersedia dan buka buku teks muka surat 8. Pada hari ini, kita akan teruskan lagi tema 1 istimewanya keluargaku dengan tajuk Satu Keluarga, Dua Budaya dan subtajuknya ialah Rahsia Kebahagiaan. Sebelum kita meneruskan untuk membaca teks rahsia kebahagiaan, cikgu ingin beritahu kamu bahawa petikan rahsia kebahagiaan ini menceritakan tentang kehidupan keluarga Ruben yang mengamalkan dua budaya, iaitu budaya India dan budaya Cina. Walaupun hidup dalam dua budaya yang berbeza, keluarga Ruben hidup dalam keadaan aman dan bahagia. Ini kerana mereka mengamalkan sikap toleransi dan saling memahami. Mari sama-sama kita lihat petikan dialog di dalam muka surat 8 tersebut. Kita baca bersama-sama. Rahsia kebahagiaan. Oh, Ruben rupa-rupanya. Jemputlah masuk. Terima kasih, makcik. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Keluarga saya mengamalkan dua budaya yang berbeza, iaitu budaya India dan budaya Cina. Walau bagaimanapun, hal ini tidak mendatangkan masalah kepada kami. Keluarga kami hidup bahagia. Kami dilimpahi kasih sayang. Apakah rahsianya? Rahsia kebahagiaan hidup kami ialah sikap toleransi dan saling memahami. Jika kami dilanda masalah, kami hadapinya bersama-sama. Bak kata pepatah, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Keluarga kami sungguh harmoni. Walaupun ibu dan ayah saya berlainan bangsa, mereka saling mengasihi. Sudah hampir 15 tahun usia perkahwinan mereka. Perbezaan budaya dan agama tidak merenggangkan kasih sayang mereka. Ikatan kasih sayang antara mereka juga bertambah erat dari hari ke hari. Saya berasa amat bertuah. Hidup dalam keluarga yang berkongsi budaya banyak keistimewaannya. Sebagai contoh, pelbagai bahasa dapat saya kuasai. Saya fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin.
Saya juga dapat bergaul mesra dengan rakan yang berbilang bangsa. Kami menghormati dan mengunjungi antara satu dengan yang lain. Baiklah murid-murid, itulah petikan dialog rahsia kebahagiaan. Petikan dialog ini seperti yang saya beritahu awal tadi menceritakan tentang keluarga Ruben yang mengamalkan dua budaya yang berbeza. Dengan mengamalkan dua budaya yang berbeza ini juga banyak keistimewaannya, iaitu antaranya ialah Ruben fasih bertutur dalam pelbagai bahasa. Selain daripada itu, Ruben juga dapat bergaul dengan rakan yang berbilang bangsa. Boleh faham murid-murid? Dalam petikan ini juga terdapat kata pepatah. Yang mana satu kata pepatah? Ya, kata pepatah ialah bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Apakah maksud pepatah ini? Pepatah bukit sama didaki, lurah sama dituruni bermaksud dalam kehidupan ini kita harus selalu bekerja sama. Kalau sesuatu kerja yang berat, kita buat sama-sama. Manakala yang ringan juga kita bersama-sama. Boleh faham maksud pepatah ini? Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan membuat latihan 1. Oleh sebab latihan 1 ini memerlukan kamu dinilai untuk membaca. Jadi, cikgu menghendaki kamu untuk merakam audio ataupun video bacaan petikan rahsia kebahagiaan. Rakaman tersebut hendaklah dihantar kepada cikgu untuk dinilai dalam aplikasi Google Classroom ataupun Telegram. Setelah selesai menghantar bacaan pada latihan 1, cikgu juga ingin kamu membuat latihan 2. Iaitu latihan 2 berdasarkan petikan yang telah dibaca, iaitu petikan rahsia kebahagiaan tadi. Berikan satu contoh jenis-jenis ayat yang diberikan. Buat latihan ini dalam buku tata bahasa. Setelah selesai, tangkap layar dan hantar dalam aplikasi Google Classroom ataupun Telegram. Kita lihat sama-sama bagaimana untuk membuat latihan 2 ini. Ini ialah contoh latihan untuk membuat latihan 2. Tulis satu contoh ayat bagi setiap jenis ayat di bawah. Dalam petikan tersebut terdapat jenis-jenis ayat. Jenis-jenis ayat ini telah kita pelajari dalam unit 1 dan kerja semalam. Ya, unit 1 dan unit 2. Kita lihat apakah contoh-contoh ayat yang ada di dalam petikan tersebut. Ya, yang pertama ialah ayat silaan. Ayat silaan ini tergolong dalam ayat perintah. Ayat
ayat silaan ini mesti menggunakan perkataan sila ataupun jemput. Kita mempersilakan seseorang. Ayat permintaan juga ialah digolongkan dalam ayat perintah. Ayat permintaan ini ialah untuk kita meminta sesuatu. Jadi, cikgu nak kamu cari ayat permintaan di dalam petikan yang telah kamu baca dan tuliskan ayat tersebut. Seterusnya, ayat yang ketiga ialah ayat seruan. Kita ingat balik semula pada pembelajaran unit 1, apakah maksud ayat seruan? Ya, ayat seruan mestilah menggunakan kata seru seperti oh, wah, amboi, cis, aduh dan sebagainya. Ayat seruan mesti diakhiri dengan tanda seru. Seterusnya, kita pergi kepada ayat tanya. Apakah maksud ayat tanya? Ya, ayat tanya digunakan untuk mengemukakan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya seperti siapa, apa, di mana, berapa, mengapa, bagaimana dan bila. Ayat tanya juga diakhiri dengan tanda soal. Seterusnya, jenis ayat yang terakhir ialah ayat penyata. Ayat penyata ini ialah ayat menerangkan sesuatu perkara. Jadi, cikgu nak kamu berikan satu contoh ayat penyata berdasarkan kepada petikan rahsia kebahagiaan. Baiklah murid-murid, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada lain masa. Cikgu berharap semua murid-murid cikgu menjaga kesihatan supaya sentiasa sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.